Nama Tuhan Yesus memimpin kebaktian beliau pada malam ini. 奉主耶稣圣名带领今天晚上的青年聚会。 Sebelum kita mulai, kita sama-sama naikkan pujian bilangan 25. 还没有听到之前，我们一起来唱诗第25首。 Seterusnya kita akan sama-sama berdoa. 接下来我们要一同祷告。 Dalam doa ini kita memohon agar Tuhan memimpin sepanjang kebaktian kita pada malam ini. 在祷告中呢，我们求主耶稣带领我们今天晚上的聚会。 Kita juga memohon agar Tuhan memberi kita hikmat untuk mengerti akan firman Tuhan yang disampaikan malam ini. 我们也求主赐给我们聪明智慧，让我们能够明白今天晚上所分享的道理。 Kita sehati sujud berdoa. 我们同心跪下祷告。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa. Haleluya Yesus.
Ya, amin. Seterusnya saya menjemput Pendeta Yarus untuk menyampaikan perkongsian firman pada malam ini. 接下来呢，我们有请雅一鲁传道为我们做道理的分享。 Dipersilakan. 传道请。 Di dalam nama Tuhan Yesus, mengungsikan sebahagian firman Tuhan pada malam ini. 奉主耶稣圣名，在这里分享主耶稣一部分的道理。 Pertama-tama diucapkan salam damai sejahtera kepada semua belia yang mengikuti kelas belia pada malam ini. 首先呢，要在这里问候所有参与今天晚上线上青年聚会的各位青年们，大家好。 Sekarang saya berada di gereja Pangasahan, Inanam. 现在呢，我在 Inanam 的本阿萨安教会里面。 Keadaan cuaca di sini bagus, tidak ada hujan. 这里的天气很好，没有下雨。 Dimanapun kita berada, semoga Tuhan memberkati kita semua. 不管我们在哪里都好呢，愿神祝福我们大家。 Walaupun kebaktian kita pada malam ini hanya melalui dalam talian. 虽然今天晚上的聚会不过是线上进行而已， Tetapi kita percaya Tuhan ada di antara kita. 不过我们相信呢，主耶稣与我们同在。 Sebab Tuhan itu memenuhi segala sesuatu. 因为呢，神充满万有， Dia ada di sini dan dia juga ada di tempat kalian. 他在我这里，他也在你们那里。 Pada malam ini kita akan belajar firman Tuhan. Kalau ikut jadwal sampai 9:15 malam. 那么今天晚上要学习的这个课程呢，如果照着时间表的话，会上到9:15。 Tetapi saya hanya akan menyampaikan firman sampai jam 9. Selebihnya kalau ada soalan-soalan, kamu boleh mengajukan soalan. 那么我讲到呢，会讲到9点，然后如果你们有问题的话呢，就可以过后发问。 Sama ada yang berkaitan dengan firman Tuhan yang kita belajar ataupun di luar pelajaran pun boleh juga. 你们的问题可以有关于今天晚上要分享的道理道理以外的问题也可以问。 Baik, kita masuk atau kita terus saja kepada pelajaran firman Tuhan. 那么我们直接来去学习神的道。
tajuk firman Tuhan yang saya pilih pada malam ini 那么今天晚上呢，我所选择的题目 ialah memilih dengan tepat. 是正确的选择。 Apabila kita bercakap mengenai memilih ini, setiap hari kita dalam keadaan sedang memilih. 那么每次说到选择呢，我们每一天呢都在做选择。 Misalnya kalau kita pergi ke kedai untuk membeli barang, 比如说我们到某一间店去买东西的时候， kita mendapati banyak pilihan, banyak jenama terpulang kepada kita di mana yang kita mau pilih. 那么我们看见有很多的牌子，很多的款式，就由我们选。 Kadang-kadang ada juga barangan yang murah tetapi tidak berkualiti. 有时候呢，有一些东西很便宜，但是没有素质。 Sama halnya di dalam iman kepercayaan kita. 那么我们的信仰方面呢，也是一样。 Dan ini lebih penting. 而且这个更重要。 Kalau kita salah memilih, maka mempengaruhi seluruh kehidupan kepercayaan kita. 如果我们选择错误，就会影响我们整个信仰生活。 Saya tertarik dengan satu frasa, satu ayat ini. 那么有一句话很吸引我， Penyesalan satu hari, 一天的后悔， salah memasak nasi. 是煮错饭。 Penyesalan satu bulan, 后悔1个月， salah potong rambut. 是剪错头发。 Penyesalan satu tahun, 后悔1年， gagal dalam pelajaran. 因为考试不及格。 Penyesalan seumur hidup, 后悔一生， salah memilih pasangan hidup. 选错了这个生活的对象。 Penyesalan selama-lamanya, 后悔永远呢， salah pilih agama. 选错宗教。 Ini ada kaitan dengan pilihan. 这是有关选择的事。 Kalau kita salah di dalam membuat pilihan, mempengaruhi seluruh kehidupan kita. 如果我们做错了选择呢，就影响我们一生。 Mari kita rujuk Galatia pasal 6 ayat 7. 我们来看加拉太书6章7节。 Galatia pasal 6 ayat 7. 加拉太书6章7节。 Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. 不要自欺，神是轻慢不得的。人种的是什么，收的也是什么。 Di sini kalimat bawah ada mengatakan apa yang kita tuai, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. 下半段这里有说到呢，我们种的是什么，我们收的就是什么。 Jika kita menanam padi, yang kita tuai nanti pun padi lah. 如果我们种的是稻，等下我们所收割的当然也是稻。 Tapi kalau kita tidak menanam apa-apa, yang tumbuh semak duri. 可是呢，如果我们什么都没有种的话呢，长出来的就是荆棘。 Kalau kita menanam
hal yang baik, yang kita tuai berkat. 如果我们种好的东西呢，我们的收成就是福气。 Kalau kita tanam kejahatan, yang kita tuai hukuman. 如果我们种的是恶，我们所收的就是刑罚。 Pada malam ini kita akan belajar beberapa poin. 那么今天晚上呢，我们会学习几点。 Yang pertama, 第一， memilih persekitaran tempat tinggal. 选择住的环境， Memilih persekitaran tempat tinggal. 选择居住的环境。 Kebelakangan ini selalu hujan, banyak tempat kena banjir. 最近呢，常常下雨，很多地方都浸水。 Jadi itulah ada orang bila dia pilih tempat tinggal, jangan pilih yang di lereng bukit ataupun di kawasan yang rendah, mudah kena banjir begitu. 所以呢，有人选居住的地方的时候呢，就不会选山边或者是那些比较低的地方。 Itu memang berpatutan. 这的确是应当的。 Tetapi perkara yang lebih penting lagi ialah kita harus memilih persekitaran tempat tinggal yang berdekatan dengan gereja. 不过，更重要的就是我们选择居住的地方的时候呢，一定要选靠近教会的地方。 Dan kita mesti masyarakat di sekeliling kita. Maaf, pendeta, sila ulang. Kita perlu juga mempertimbangkan masyarakat yang ada di sekeliling. 我们也要考虑那一个地方周围的其他的居民。 Sebab ada peribahasa mengatakan, 因为呢，有一句谚语这样说： kalau kita dekat dengan warna merah, kita jadi merah. 这个近朱者赤。 Kalau kita dekat dengan warna hitam, kemungkinan kita jadi hitam. 这个近墨者黑。 Jadi keadaan masyarakat sekeliling boleh mempengaruhi corak kehidupan kita. 所以呢，住在我们周围的居民呢，将会影响我们的生活。 Kita belajar dua contoh di sini. 我们在这里要学习两个例子。 Contoh yang pertama ialah Lot. 第一个例子呢，就是罗德。 Kita semua tahu apabila terjadi pertengkaran di antara gembala Abraham dan gembala Lot. 当亚伯拉罕的牧者还有罗德的牧者吵架的时候， Jadi Abraham telah memberi kebebasan kepada Lot untuk memilih tempat persekitaran ataupun tempat tinggal. 那么亚伯拉罕让罗德做选择，选择他要居住的地方。 Jika engkau ke kanan, aku ke kiri. 你向右，我就向左； Jika engkau ke kiri, aku ke kanan. 你向左，我就向右。 Kemudian Lot memandang seluruh lembah Yordan itu, dia nampak seperti taman Allah. 然后呢，罗德举目观看这个约旦平原，他看着很像神的园子。 Jadi dia memilih untuk tinggal di lembah Yordan, yaitu di kota Sodom. 那么他就选择住在约旦的平原，就是在索多玛城。 Dalam pandangannya tempat yang dia pilih itu terbaik. 在他的眼中看来呢，他所选择的地方是上好的。 Namun apakah pilihannya itu tepat? 不过呢，他的选择正确吗？
kita tahu akhirnya corak kehidupan Lot telah berubah. 我们知道后来呢，罗德的生活习惯改变了。 Dulu ketika Lot hidup bersama-sama dengan Abraham, 以前呢，当罗德跟亚伯拉罕同住的时候， Lot ada kebiasaan seperti Abraham membina mezbah dan memanggil nama Tuhan. 罗德与亚伯拉罕一样有这个筑坛，然后祈求耶和华名的习惯。 Tetapi setelah dia berpisah dengan Abraham, lebih-lebih lagi setelah dia tinggal di kota Sodom, dia telah terikut-ikut dengan corak kehidupan orang Sodom. 那么，当他离开了亚伯拉罕，住在所多玛城的时候呢，他就跟着所多玛城里人的习惯。 Akhirnya Tuhan telah menunggang-balikkan kota Sodom dan sekitarnya. 后来呢，神就把所多玛城以及周围的地方都倾覆了。 Kalau Allah tidak ingat kepada Abraham, tentulah Lot turut binasa bersama-sama orang Sodom. 如果神不纪念亚伯拉罕的话呢，罗德一定会跟所多玛城一同被剿灭。 Baik, contoh yang kedua. 第二个例子， Elimelek. 亚比米勒。 Mari kita lihat Rut pasal 1. 我们来看路德记的第1章， Rut pasal 1. 路德记第1章。 Baik, di dalam pasal ini menceritakan keluarga Elimelek telah berhijrah ke daerah Moab. 这里呢，第1章说到以利米勒全家迁往摩亚地， Karena pada waktu itu di Bethlehem Yehuda berlaku kelaparan yang begitu dahsyat. 因为呢，当时在犹大的伯利恒呢发生严重的饥荒， Maka Elimelek dia mengambil keputusan untuk pindah ke Moab. 那么亚比米勒呢就找机会搬去摩亚。 Namun apakah pilihan yang dilakukan oleh Elimelek di sini betul? 不过呢，亚比米勒在这里所行的选择正确吗？ Tidak betul. 不正确。 Sebab setelah mereka berhijrah ke Moab, bukan pula penghidupan mereka bertambah baik, malah semakin memburuk. 因为呢，他们搬到摩亚地以后呢，生活不单止没有变得更好，反而变得更糟糕。 Elimelek meninggal dunia. 以利米勒去世了， Dua anak lelakinya yaitu Mahlon dan Kilion juga mati. 他的2个儿子就是这个基伦还有马伦，基连和马伦也去世了。 Maka akhirnya bukankah Naomi dia mengatakan dengan tangan yang penuh. Maksudnya dulu dia dalam tangan yang penuh, tetapi sekarang dia kembali ke Israel dengan tangan yang kosong. 所以呢，拿俄米才说呢，我满满的出去，然后呢，他空空的回到耶路撒冷。 Oleh itu, ini menjadi pengajaran di dalam kehidupan kita pada hari ini. 对不起，是回到犹大，所以呢，这就成为我们今天的教训。 Kita belajar yang kedua, poin yang kedua. 那么现在我们要学习第2点， Memilih pekerjaan. 要选择工作。 Bercakap mengenai pekerjaan, orang Kristen harus bekerja. 那么有关工作呢，基督徒一定要做工， Kita tidak boleh
bermalas-malasan. 我们不可以懒懒惰惰。 Apapun yang kerja, Maaf pendeta, sila ulang. apapun kerja, walaupun gaji dia tak seberapa, tidak apa, yang penting ada kerja. 那么不管是什么工作都好呢，就算薪水低也要做工。 Paulus pernah menasihati jemaat di Tesalonika. 那么保罗曾经劝勉帖撒罗尼迦的教会， Sebab pada waktu itu ada segelintir orang sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. 因为呢，当时有很多的人呢，他们多管闲事， Mereka tidak bekerja, tetapi sibuk dengan hal-hal yang tidak berfaedah. 他们没有做工，不过他们都忙着那些没有意义的事。 Jadi Paulus kata orang begini tidak boleh makan, jangan makan. 所以呢，保罗说这些懒惰的人不可给他们吃饭。 Kalau kita lihat Adam dan Hawa di Taman Eden, 如果我们看在伊甸园的亚当和夏娃， mereka pun tidak duduk makan saja di Taman Eden. 他们也不是坐在伊甸园就有饭吃， Mereka harus mengusahakan dan memelihara taman itu. 他们必须要修理修管这个伊甸园。 Artinya mereka bukan duduk, makan, tidur saja. 意思是说，他们不只是坐在那里吃睡罢了。 Kadang-kadang ada segelintir belia hari ini sampai orang tua, ya ibu bapak marah-marah sebab duduk di rumah tidak buat kerja, tidak tolong ibu bapak buat kerja. 因为呢，我们有一些青年呢，他们在家里呢，都被父母亲骂，因为他们也没有做任何的工，也不帮忙父母亲。 Baik, apabila kita memilih pekerjaan, 那么，当我们选择工作的时候， harus memilih pekerjaan yang sesuai. 必须要选择适合的工作。 Mari kita lihat Kisah Para Rasul pasal 26. 我们来看《使徒行传》的第26章， Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 20. 《使徒行传》26章20节， Kita lihat kalimat yang terakhir. 我们看最后的那一段。 Dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertaubatan itu. 劝勉他们应当悔改归向神，行事或者是做工以悔改的心相称。 Kalau dalam terjemahan BC adakah Saudara Stefanus? Kalau BC namanya ialah melakukan perkara, bukan pekerjaan. Tapi dalam dalam terjemahan BM ada mengatakan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertaubatan. 如果马来文呢，他就说到呢，这个要做工与悔改的心相称。 Di mana terjemahan yang tepat, yang penting memilih pekerjaan yang sesuai itu berpatutan. 那么不管哪一个翻译比较正确呢，重点就是要选择适当的工作。 Walaupun ada pekerjaan yang dia tidak langgar undang-undang juga. 虽然呢有一些工作虽然没有犯法， tetapi tidak sesuai diceburi oleh umat Kristen. 不过呢，身为基督徒是不适合去做这样的工作。 Saya pernah mendengar dari seorang diakon. 那么我曾经听过一位执事这样说， Sebab di dalam gereja itu saya melihat
yang hadir kebaktian hanya orang tua dan kanak-kanak. 因为呢，在那一天教会呢，我看到来聚会的都是老人家还有小朋友们。 Jadi saya tanya, di sini tidak ada belia kah? 那么我就问他们说：“这里没有青年吗？” Dia kata ada, ramai tapi mereka bekerja di bandar. 然后他就说：“有啊，很多啊，不过呢，他们都到城市里做工去了。” Ada di kalangan mereka yang bekerja di restoran. 有一些人呢，在餐厅做工。 Mungkin mereka rasa gaji tidak seberapa, jadi mereka cari lagi pekerjaan yang lain. 可能他们觉得薪水不怎么多，他们又另外找一份工作。 Ada yang bekerja di klub malam. 有一些呢，却在夜总会工作。 Kita tahu keadaan di tempat kerja begitu sangat tidak sesuai sebagai umat Kristen. 我们知道呢，这样的工作场所真的很不适合基督徒。 Kemudian saya mendengar akhirnya seiman itu telah mengikuti majikannya bekerja di Jepun dalam bidangnya, dalam kerja yang itu juga. 然后呢，我就听说呢，他跟着他的老板呢一起到日本去做这一行。 Jadi kalau sudah sampai di sana, kalau bukan jadi itik, jadi ayam lah. 哦哟，到了那边呢，如果不是做鸡，就是做鸭了。 Jadi memberi amaran dalam kehidupan kita, pentingnya memilih pekerjaan. 所以呢，这就警告我们在生活中做选择的重要。 Utamakan pekerjaan yang kita ada kesempatan untuk mendekat kepada Tuhan. 那么我们要努力的来去选择能够亲近主的工作。 Macam mana sibuk pun kita masih ada ruang kesempatan untuk berkebaktian. 不管有多忙碌都好呢，都有机会来去参加聚会。 Baik, kita pergi ke poin yang ketiga. 接下来呢，我们来谈第三点， Memilih kawan ataupun memilih sahabat. 选择朋友。 Mari kita lihat Amsal pasal 18 ayat 24. 我们来看箴言18章24节。 Amsal pasal 18 ayat 24. 箴言18章24节。 Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. 滥交朋友的自取败坏，但有一朋友比弟兄更亲密。 Di sini menjelaskan ada dua jenis sahabat. 这里呢就说到有两种的朋友， Yang pertama sahabat yang mendatangkan kecelakaan. 第一种呢就是那些带来败坏的朋友， Dan satu lagi sahabat yang karib, yang lebih karib daripada seorang saudara. 第二种呢就是比弟兄更亲密的朋友。 Sebagai belia, kita memang memerlukan kawan-kawan di sekeliling kita. 那么身为青年呢，我们身边当然需要朋友。 Kita tidak bolehlah hidup menyendiri, itu tidak sehat. Hidup menyendiri itu tidak sehat. 我们不可以单独的居住，如果我们孤独的居住呢，这是不健康的生活。 Kita mesti keluar daripada kepompong, mesti bergaul dengan masyarakat di sekeliling.
我们必须要离开自己的这个房间，然后要去跟周围的这一些社会来去交流。Tetapi kita harus berjaga-jaga, mesti kita bijak memilih sahabat. 不过呢，我们必须要小心，要很正确的来去选择朋友。Saya percaya kita semua masih ingat tentang seorang raja di dalam Alkitab. 那么我相信呢，大家都记得圣经中的一位王。Raja yang saya maksudkan ialah Raja Rehabiam. 那么我所说的这一位王就是罗伯安王。Mari kita lihat 1 Raja-Raja pasal 12. 我们来看列王纪上的12章。1 Raja-Raja pasal 12 ayat 8. 列王纪上12章8节。Ayat 8. 第8节。Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu, lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. 王却不用老年人给他出的主意，就和那些与他一同长大，在他面前势力的少年人商议。1 Raja-Raja pasal 12 ini merupakan titik hitam dalam sejarah kerajaan Israel. 那么列王纪上的12章是以色列人历史中的一个黑点。 Kita tahu dari Saul, kemudian Daud, kemudian Salomo, negara Israel itu sangat kokoh. 我们知道呢，从扫罗王，然后大卫王，然后到所罗门王，以色列呢是一个很坚固的国家。 Malangnya apabila Rehabiam mengambil alih pemerintahan, kerajaan Israel ini telah terpecah dua. 不过很可惜的，当罗伯安当王的时候呢，以色列国就分裂成为两半。 Disebabkan kebodohan Rehabiam. 都是因为罗伯安的愚蠢。 Dia tidak menerima nasihat yang diberikan oleh para tua-tua Israel. 他没有来去接受这些以色列长老们的意见。 Sebaliknya Rehabiam mendengar nasihat yang diberikan oleh sahabat-sahabatnya yang sebaya, yang masih muda. 他反而听从那些和他一同长大、年龄一样的这些朋友的意见， menyebabkan lebih kurang 10 suku memberontak kepada Rehabiam dan mereka membentuk kerajaan di sebelah utara, itulah kerajaan Israel. 甚至到呢有这个耶罗波安来当王，然后他们就成立了北边的以色列国。 Jadi yang tinggal pada Rehabiam hanyalah suku Yehuda sahaja. 那么剩下的罗伯安所剩下的就只有犹大一个支派而已。 Inilah akibat salah pilih sahabat. 这就是选错朋友的后果。 Di sini juga memberi pengajaran kepada kita, yaitu pentingnya mendengar nasihat daripada orang-orang yang berpengalaman. 这里呢也告诉我们，要听从那些比我们有经验的人的意见。 Sahabat yang baik 那么一位好的朋友， lebih karib daripada seorang saudara. 比一个亲戚呢，比一个弟兄更加的亲密。 Inilah yang harus kita dekati dan bersahabat dengan mereka. 所以呢，我们应当要更加的亲近他们，而且更加的与他们做好朋友。 Tidak semestinya seiman saja kita mau
bersahabat. 那么我们不一定只单单跟信徒做朋友而已。 Kalau kita lihat orang luar pun ada yang bagus-bagus yang boleh kita jadikan sahabat. 其实呢，在外面呢，也有一些人真的很好的朋友。 Jadi yang penting kita ada mata rohani, kita dapat mengenal pasti mana yang baik, mana yang tidak baik. 重要的是呢，我们要有属灵的眼光来去辨别哪一个是好的，哪一个是不好的。 Baik, kita pergi ke poin yang keempat. 我们现在来谈第4点， Memilih pasangan hidup. 要选择生活的伴侣。 Nah, tadi saya ada mengatakan kalau kita penyesalan seumur hidup itu ialah salah pilih pasangan. 那么，刚才我有说过呢，后悔一生就是因为选错了伴侣。 Tidak salah kita melihat luaran. 那么我们看外表是不错的， Sebab sifat manusia ini suka melihat yang cantik-cantik, yang wangi-wangi, bukankah? 因为呢，人呢就是喜欢看，人的本性就是喜欢看漂亮的，去看去闻那些香的，不是吗？ Tetapi itu bukan keutamaan kita. 不过呢，那不是我们最主要的一个方面。 Alkitab mengatakan kecantikan ataupun kemolekan itu adalah bohong. 那么圣经说的呢，艳丽是虚假的。 Kita kadang-kadang nampak di media sosial cantik, tapi bila dia buka makeup dia biasa-biasa saja. 那么有时候我们在这些社交媒体看到呢，哇，她很漂亮，不过呢，卸妆以后呢，很普通罢了。 Terpenting ialah dalaman. 最重要的是她的内心。 Mari kita lihat di Kejadian pasal 2. 我们来看这个创世纪的第2章。 Kejadian pasal 2 ayat 18. 创世纪2章18节， Ayat 18. 第18节， Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. 耶和华神说：“那人独居不好，我要为他造一个配偶，帮助他。” Di sini ada mengatakan sepadan. 这里呢有说到，要找一个配合他的。Cina tiada sepadan loh. Oh, bisi tiada kah? Kalau dalam BM yang sepadan dengan dia. 那么马来文呢有注明是说要跟他相配的。 Jadi apakah maksud sepadan di sini sama cantik, sama kaya, sama tinggi pelajaran, begitukah? 那么这里说的相配，难道是说一样的漂亮，还是一样的富有，还是一样的高学问呢？ Sepadan di sini merujuk kepada sepadan dari segi iman kepercayaan. 这里的相配是指着在信仰上相配。 Mari kita lihat 2 Korintus pasal 6 ayat 14. 我们来看哥林多后书6章14节。 2 Korintus pasal 6 ayat 14. 哥林多后书6章14节。 Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Dapat
atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? 你们和不信的原不相配，不要同父一恶。义和不义有什么相交呢？光明和黑暗有什么相通呢？ Terang tidak mungkin dapat bersatu dengan gelap. 光明跟黑暗呢，绝对不能合而为一。 Kita adalah anak-anak terang. 我们是光明之子。 Jadi sebenarnya soalan yang diajukan, kenapa kita tidak boleh kawin dengan bukan seiman? Jadi sepatutnya soalan itu tidak perlu lagi timbul, Bang. 那么其实啊，我们每次问的这个问题，为什么不可以跟那些不信主的人结婚呢？这个问题应该不存在了。 Sebab Alkitab sudah jelas menunjukkan terang tidak dapat bersatu dengan gelap. 因为呢，圣经已经很明显的说到了，这个黑暗和光明是不能够相通的。 Kebenaran dan kedurhakaan pun tidak boleh bersatu. 义和不义也不可以融合的。 Kristus dan berhala tidak mungkin boleh bersatu. 基督和偶像也是不可以合而为一的。 Jadi kalau kita lihat di dalam Alkitab banyak sekali ayat yang menunjukkan Allah melarang umatnya kawin dan mengawinkan dengan bangsa lain. 所以呢，我们看圣经呢，常常都有跟我们提到这些信的跟不信的外交的，我是说外邦的人呢，都不可以结婚。 Tapi mungkin ada yang bercakap, nanti saya bawa saya punya pasangan masuk gereja. 但是呢，却有人每次都说，哎，等下我可以把我的另一半带来信主啊。 Nah, kalau dia dapat bawa masuk dibaptis, oke lah. 如果他能够把他带进来受洗的话，那还 OK。 Tapi yakinkah kita dapat membawa pasangan kita itu percaya kepada Tuhan? 但是我们真的很有信心、很有自信，能够把另外一半带来信主吗？ Silap hari bulan kita yang kena tarik. 谁知道等下错了，反而我们被他们拉去。 Jadi jangan kita ambil risiko. 所以呢，我们不要来去冒这个险。 Jadi harus kita memilih pasangan hidup dengan sebaik-baiknya. 所以呢，我们真的要正确的来去选择我们的另外一半。 Baik, yang terakhir, poin yang kelima. 最后呢，第5点， memilih agama ataupun kepercayaan. 要选择宗教或者是信仰。 Sebentar tadi saya juga mengatakan penyesalan selama-lamanya adalah kalau kita salah memilih kepercayaan. 那么刚才也有说到呢，后悔永远呢，就是因为选错了宗教。 Dalam hidup ini hanya ada dua pilihan. 那么在这个生活中呢，只有2个选择， hidup dan mati. 就是生或者是死。 Dalam hal memilih kepercayaan, kita harus membuat pertimbangan dengan sedalam-dalamnya. 那么选择宗教这一方面呢，我们必须要深深的来去做考虑。 Ada orang yang sembarangan memilih kepercayaan. 有一些人呢，随便的来去选择他的信仰。 Dia mengatakan semua agama sama saja. 他说呢，每一个宗教都是一样的。 Dia bagi contoh lagi. 他还给例子。 Dia bagi contoh naik Gunung Kinabalu. 他还拿的例子就是爬神山。
katanya ada 3 jalan untuk naik ke puncak Gunung Kinabalu. 他说呢，要爬到神山顶呢，有3条路可以选。 Di Kota Belud ada, di Kundasang ada, di Masilau ada bilangnya. 他说呢，在Kota Belud 有一条路，在Kundasang有一条路，在Masilau也有一条路。 Akhirnya sampai di puncak juga dia bilang. 他说最后呢也会爬到山顶的。 Bila kita dengar macam betul juga. 当我们听到的时候呢，我们觉得好像也对哦。 Tapi dalam hal kepercayaan tidak demikian. 但是呢，在信仰方面呢，却不是这样。 Kalau kita lihat Taman Eden itu hanya satu Taman Eden. 如果我们看伊甸园呢，只有一个伊甸园而已。 Hanya ada satu bahtera yang menyelamatkan manusia. 能够救人的方舟也只有一个。 Sewaktu Yakub bermimpi dia melihat hanya sebuah tangga. 那么雅各做梦的时候呢，他梦见的只有一个天梯。 Tangga yang dari bumi itu sampai ke langit. 是立地顶天的天梯。 Dan Yesus berkata, aku kebenaran dan hidup. Maaf, pendeta sila ulang. Yesus pernah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. 耶稣曾经说过，我是道路、真理、生命。 Artinya hanya ada satu jalan ke surga, yaitu harus melalui Yesus Kristus. 就是说呢，要进天堂只有一条路，就是要透过耶稣基督。 Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan selain di dalam nama Yesus. 在天下没有借着他的名是能够让我们得救的，除了耶稣基督以外。 Yang paling bahaya sekarang. 那么现在呢，最危险的 ada yang mengatakan gereja Yesus benar memang agama yang menyelamatkan. 他们说真耶稣教会呢，真的是能够救人的一个教会。 Tetapi agama-agama yang lain pun boleh menyelamatkan. 不过呢，其他的教会、其他的宗教呢，也能够救人。 Ini sangat bahaya. 这是非常危险的。 Kita harus yakin terhadap 10 dasar kepercayaan gereja kita. 我们必须要很相信我们真教会的10大信条。 Salah satu daripada dasar kepercayaan gereja kita ialah percaya bahwa gereja Yesus benar adalah gereja bahtera akhir zaman yang dapat menyelamatkan kita. 其中一条呢，就是说呢，要信真耶稣教会就是末世的方舟，能够救人的方舟。 Jangan kita lihat luaran. 我们不要看外表。 Kalau dari segi luaran, misalnya dari segi jumlah kita jauh lebih sedikit daripada agama-agama yang lain. Jumlah mereka sangat besar. 那么看外表呢，比如说看我们的人数，如果用人数来比较的话呢，我们教会的人跟其他宗教的人来比呢，真的是很少很少。 Dari segi material lah ya, agama yang lain itu jauh lebih maju, lebih kaya daripada kita. 那么如果用物质或者是财产来看的话呢，其他的这些宗教呢，都比我们更加的富有、更加的先进、更加的多。
Tetapi Alkitab ada mengatakan, 不过呢，圣经有说到， manusia melihat apa yang di depan mata, 世人呢是看眼前所有的东西， tetapi Allah melihat di dalam hati. 不过呢，神是看人的内心。 Maksudnya yang dilihat oleh Allah bukan luaran, tetapi dalaman, pengajaran, kebenaran yang ada di dalamnya. 代表呢，神所看的不是外表，而是内在的，看里面的道理，看里面的真理。 Kita sangat bersyukur sebab kita sadar saja kita dalam gereja Yesus benar sudah. 那么我们真的很感谢主，因为呢，我们一知道，我们就已经是正耶稣教会的信徒了。 Ini betul-betul kasih karunia Tuhan. 这真的是神的恩典， Bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih kita sejak di dalam kandungan Tuhan sudah memilih kita. 不是我们拣选了神，而是神拣选了我们。我们还在母胎的时候呢，神就已经拣选了我们。 Jadi jangan kita menyia-nyiakan anugerah keselamatan ini. 所以呢，我们不要让这个救恩白费突然。 Jangan seperti ya Isau yang mempunyai nafsu yang rendah, dia sanggup menjual hak kesulungannya itu hanya sepiring makanan. 不要像以扫一样呢，他贪一点点的食物，结果把自己这个长子的名分卖掉了。 Sehingga akhirnya walaupun dia menyesal tetapi tidak berguna. 甚至到他最后他后悔了也没有用了。 Kita mesti mempertahankan anugerah keselamatan ini sampai pada akhirnya. 我们呢必须要维持这个信仰到底。 Orang yang bertahan sampai kesudahannya pasti akan diselamatkan. 忍耐到底的必然得救。 Baik, syukur puji Tuhan perkongsian firman Tuhan kita pada malam ini sampai di sini. 那么感谢主，今天晚上神道理的分享呢就到这里结束。 Diharapkan kita para belia dapat memilih dengan tepat. 希望呢我们所有的青年呢都能够做出正确的选择。 Jadi sekarang saya beri peluang kepada sesiapa saja yang ada di sini. Kalau kamu ada pertanyaan, boleh dikemukakan. 那么现在呢，我给大家机会呢，如果你们有任何的问题，都可以发问。 Oke, pikir-pikir dulu lah apa soalan-soalan. 我们先想一想，看有什么问题要问。 Ataupun kamu tulis di message sana. Kalau ada soalan, boleh tulis di message sana. 你们也可以在这个 message 这个 chat box 这边来打出你们的问题，都可以。
Oh, pendeta ada sudah soalan. Ya. Dalam chat box. Pendeta, apakah ukuran selain umur bagi seorang yang dianggap berpengalaman untuk memberikan nasihat dan sebagainya? Dari segi umur, sebenarnya tidak ada, kanak-kanak pun boleh bagi nasihat juga. Okay, saya terjemah soalan dulu. 他的问题是传道我们要如何来去衡量一个人呢？怎样才算有经验，能够给这些劝勉？除了用年龄来看之外，有什么其他的量法吗？那么传道就说，其实小朋友呢也能够给你这些劝勉。Jawaban saya ialah tidak ada bilang yang umur begini baru layak untuk memberi pendapat. 那么我的看法，我的答案就是说呢，没有说呢一定要某一个年龄呢才能够说出他的看法意见。 Maksud saya tadi itu ialah kalau sebaik-baiknya kita mendengar nasihat daripada mereka yang ada pengalaman. 那么我刚才的意思就是说，可以的话呢，我们就要听一听那一些比我们有经验的人的这一些劝勉。 Kalau kita lihat 2 Raja-Raja pasal 5. 如果我们看列王记下的第5章， 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 2. 列王记下第5章第2节。 Di sini menjelaskan ada seorang anak perempuan, ya, seorang anak perempuan yang memberi cadangan kepada Naaman tentang masalah kustahnya itu. 这里呢就说到呢，有一个小女孩呢，她给这个乃曼意见，就是有关她所长的大麻风病。 Jadi menurut ayat 2 dan ayat 3, nampaknya perempuan ini masih muda. 那么从第2、第3节来看呢，就可以看出，这个小朋友，这个女孩子还是一个小朋友罢了。 Tetapi dia dapat memberi cadangan yang sangat baik kepada Naaman. 不过呢，她却能够给乃曼一个非常好的意见。 Jadi tidak ada bilang berapa umur baru boleh memberi cadangan lah, memberi nasihat dan sebagainya. 所以呢，其实没有说一定要到了某一个年龄才可以给意见。Oke, pendeta, ada lagi soalan kedua. Bolehkah seorang simpatisan meminta untuk dibaptis jika dia tidak mempunyai dokumen diri? Dia sering mengikuti kebaktian online. 就是说，一个慕道朋友如果要求受洗，但是他没有身份证他可以吗？他常常都参加聚会。 Ini kita mau selidiki dulu, mau selidik. 这个事情我们必须要先去查考。 Kenapa dia tidak ada dokumen? 为什么他会没有这些身份证？ Kalau kita sudah tahu apa sebab dia, baru kita pertimbangkan langkah yang seterusnya, baptis ataupun boleh baptis ataupun tidak. 我们要审查一下，了解了过后呢，我们才可以考虑后来要不要给他受洗。 Pada dasarnya kita membaptis. Sesiapa yang ingin memberi diri dibaptis, yang percaya, kita boleh baptis. 其实呢，原则上呢，凡愿意受洗的呢，那一些相信要受洗的，我们都可以给他们施洗。 Namun kita jangan terburu-buru dalam bertindak, kita mesti selidiki segala aspek. 不
不过呢，我们行事不可冲动，我们必须要从各方面来去审查一下。Soalan seterusnya. Pendeta, apakah terjadi kepada mereka yang tidak pernah diperkenalkan kepada Tuhan? Bagaimanakah mereka membuat pilihan agama yang betul? 传道啊，那一些从来都没有人向他们介绍神的，就是从来没有听过神的这些人呢，他们要如何选择正确的宗教呢？ Baik, saya faham maksud soalan tadi. 那么我相信我了解刚才问题的这个意思。 Cara penghakiman Allah ada 3. 那么神审判人的方法有3种。 Pertama, pada zaman Taurat Musa. 第一呢是摩西律法的这个时代。 Pada zaman itu manusia, khasnya orang Israel, dihakimi berdasarkan hukum Taurat. 那时候呢，以色列人呢，特别是用这些律法来接受审判。 Sesiapa yang melanggar hukum Taurat Musa tidak dapat diselamatkan. 凡犯了摩西律法的人呢，都没有办法去救他。 Siapa yang mentaati hukum Taurat akan diselamatkan. 凡遵守律法的呢，都能得救。 Cara yang kedua. 第2种方法。 Bagi kita yang hidup di perjanjian baru, 就是我们这些活在新约时代的人， kita dihakimi berdasarkan hukum Tuhan Yesus. 我们呢是照着神的命令呢来去受审判。 Ini ada kaitan juga dengan 10 hukum itu. 10 hukum di perjanjian lama dibawa ke perjanjian baru. Itu bukan hukum Taurat, yang 10 hukum itu bukan Taurat Musa. 这也是有关十诫的，因为呢这十诫呢是从旧约搬到新约一样用的。这个十诫呢不是摩西的律法，这是不同的。 Jadi kalau kita percaya Tuhan Yesus memberi diri dibaptis dan menuruti 10 hukum itu, selamat. 所以呢，如果我们信了耶稣，受洗，然后遵守10条诫命呢，就能得救。 Yang ketiga. 第3， bagi orang yang tidak pernah mendengar ada gereja Yesus benar. 对于那些从来都没有听说过真耶稣教会的人， Ya, katakan memang ada orang yang memang dia tinggal di entah di mana di dunia ini yang tidak pernah mengenal ada gereja benar. 我们假设说呢，有一个人住在世界的某一个角落，在那里真的没有听过真耶稣教会。 Jadi mereka akan dihakimi berdasarkan suara hati ataupun suara hati mereka. 他们被审判呢，是靠着他们依据他们的心里面的声音。 Kita lihat Roma pasal 2 ayat 15. 我们来看罗马书2章15节。 Roma 2 ayat 15. 罗马书2章15节。 Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. 这是显出律法的功用刻在他们心上，他们是非之心同作见证，并且他们的思念互相较量，或以为是，或以为非。 Setiap orang ada hati nurani. 那么每一个人呢都有良心。 Macam manapun orang itu, walaupun sejak kecil dia dilatih menjadi orang jahat, 一个人呢， dia ada hati nurani juga. 一个人呢，就算从小他一出生开始呢，就有人训练他要当坏人，他还是会有良心。
hati nurani dia memberitahu membunuh itu salah. 他的良心呢会责备他说：“哎，杀人是错的， Mencuri itu salah. 偷窃是错的。” Hati nurani setiap manusia memberitahu kepada orang itu. 那么每一个人的这个良心都会告诉这一个人。 Jadi kalau sekiranya seseorang itu tahu berbuat baik tetapi tidak melakukannya, dia berdosa. 所以呢，如果一个人懂得行善，但他却不去行的话呢，他就是犯了罪。 Jadi itulah yang akan menghakiminya di kemudian hari. 所以呢，以后呢，就是要用这个方面呢来去审判他。Oke, pendeta, ada dua lagi soalan. Haleluya, pendeta. Apakah pendapat pendeta mengenai isu vaksin, di mana terdapat seiman yang tidak mau menerima vaksin disebabkan kabar-kabar angin yang dikaitkan dengan cap 666？哈哈哈。传道啊，你的看法有关这个疫苗哦？有一些信徒他们不敢打疫苗，是因为有这个有人说这是有关那个666的印记。 Orang yang tidak mau vaksin itu minta maaf lah saya cakap itu melepaskan peluang. 那么这些不愿意打疫苗的人呢？我真的是觉得你们浪费了这个机会。 Jangan kita percaya kepada kabar-kabar angin. 我们不要相信这些谣言。 Kita harus percaya Tuhan menjaga kita. 我们必须要相信呢，耶稣会保护我们。 Sedangkan burung pipit pun Tuhan jaga. 因为呢，天上的这些飞鸟、麻雀呢，神都会看顾。 Apalagi kita. 我们更何况是我们呢？ Apakah Tuhan membiarkan seluruh umatnya yang sudah kena vaksin itu mati begitu saja? 难道神会让所有打了疫苗的信徒就这样死去吗？ Ini sudah ditetapkan oleh pihak kerajaan. 这是政府所规定的。 Alkitab jelas mengatakan tiap-tiap orang harus tunduk, harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. 那么圣经呢很清楚的说到，每一个人呢都必须要顺服掌权的人。 Jadi kita yakin dan percaya setiap tindakan para pemerintah itu berasal dari Tuhan. 所以呢，我们很相信的知道这些政府所派来的一切吩咐呢，都是遵照神的旨意。 Jadi jangan kita percaya kepada sumber-sumber yang tidak pasti. 所以呢，我们不要去相信那一些不定的谣言。 Okay, soalan. Ya, ada lagi soalan terakhir. Haleluya, pendeta, apakah nasihat yang boleh diberi kepada belia-belia yang menghadapi cabaran pandemik dan menguatkan iman karena tidak boleh kembali ke gereja seperti masa dulu? 文道啊，有没有可不可以给一些意见给那些现在在疫情中面对挑战，然后因为兼顾他们的信心，因为他们不能够像以前一样可以回教会。OK。Ya, memang sekarang gereja dalam tempo yang sangat mencabar. 当然了，现在教会真的是面对一个非常挑战的一个时候。 Seluruh dunia menghadapi masalah yang sama. 全世界呢都面对一样的问题。 Kalau kita lihat pada zaman dulu pun rasul-rasul mengalami cabaran yang begitu hebat. 如果我们看以前的这些使徒们所遇到的这些挑战也是很大的。 Waktu itu cabaran yang dihadapi gereja ialah dari segi penganiayaan dari orang-orang jahat. 那时候教会所面对的挑战呢，是这些恶人的逼迫。
Tapi bagi kita hari ini, kita berhadapan dengan pandemik yang begitu ganas ini. 不过今天我们所面对的挑战是这个非常恶劣的这个病毒。 Kita ambil apa yang dikatakan oleh Yakobus. 我们就来去聆听雅各所说的话。 Yakobus pasal 1 ayat 2. 雅各书1章2节。 Yakobus pasal 1 ayat 2. 雅各书1章2节。 Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. 我的弟兄们，你们落在百般试炼中，都要以为大喜乐。 Di sebalik apa yang berlaku ini, kita percaya ada kebaikan di sebaliknya. 不管发生的是什么，我们相信呢，在事情之后呢，必定有好的结果。 Jadi kita mesti tabah menghadapi dugaan yang besar ini. 所以呢，我们必须要很坚固的、很坚强的来去面对这些考验。 Jadi kita syukur juga sebab walaupun dalam keadaan pandemik kita masih boleh mengikuti kebaktian secara dalam talian. 那么我们很感谢主，就算处在疫情当中，我们依然能够参加线上的聚会。 Pergunakan medium-medium yang ada pada zaman modern ini untuk kita saling berbagi lah, saling mendorong di dalam iman. 那么我们就要善用这些我们所拥有的这些软件啊，这些科技来去兼顾我们的信心。 Oke, sampai di sini saja. 好，那么问题就到这里结束。 Oke, karena masa sudah sampai, kita sampai di sini saja. 因为呢时候已经到了，所以我们就到这里好了。 Jadi saya kembalikan kepada pemimpin kebaktian tadi. 那么现在交回给领会的人。 Terima kasih atas perkongsian Pendeta Yarus. 那么感谢雅一鲁传道刚才的分享。 Seterusnya sebelum berdoa kita sama-sama naikkan pujian bilangan 120. 那么我们还没有一起唱祷告之前，我们一起来唱诗120首，120。 Seterusnya kita akan sama-sama berdoa untuk mengakhiri kebaktian kita pada malam ini. 接下来呢，我们会一同祷告来结束今天晚上的聚会。 Dalam doa ini kita jangan lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas pimpinan sepanjang kebaktian ini. 那么在祷告中呢，我们不要忘记感谢主带领我们今天晚上的聚会。 Kita juga mendoakan keadaan pandemik yang kita hadapi sekarang. 我们也为现在所面对的疫情来去代祷。
Dan juga mendoakan bagi seiman yang kurang sehat. 我们也为那些身体健康的弟兄姐妹们来去代祷。 Dan tidak lupa juga kepada iman kepercayaan keluarga kita dan diri kita sendiri. 也不要忘记为我们各自的信仰，还有我们家人的信仰来去代祷。 Kita sehati dan sujud berdoa. 我们同心跪下祷告。